Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi yang mulia ini. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, bulan Ramadan yang kita sambut ini adalah bulan yang cukup istimewa, cukup dengan tawaran-tawaran yang cukup hebat yang Allah tawarkan kepada umat Islam. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ini bulan yang cukup dititik beratkan oleh Nabi SAW, sehingga kan Nabi menyuruh umatnya supaya mendapatkan bulan Ramadan ini dan membuat amalan-amalan berlipat kali ganda. Kalau bulan dulu, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rabiul Awal, kita hanya buat satu kali ganda. Ini berlipat-lipat kali ganda, karena pahala yang Allah tawarkan kepada kita cukup banyak, cukup istimewa, cukup, kita katakan tidak ada dalam bulan yang lain. Sehingga kan Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan itu, nescaya mereka bercita-cita sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Kerana bangsa lain ataupun orang-orang lain, orang Jepun tidak bercakap tentang pahala, orang Jerman tidak bercakap tentang pahala, orang Inggeris tidak bercakap tentang pahala, orang Amerika tidak bercakap tentang pahala. Yang pahala ini hanya ada dalam Islam, dalam orang-orang yang beragama Islam, pahala di sebalik amalan yang dikerjakan. Kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya supaya berlomba-lomba di dalam mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan, kerana bulan ini adalah bulan yang cukup istimewa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat dahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Allah tujukan ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah jelaskan kepada kita bahawa diwajibkan berpuasa ke atas kita seperti mana diwajibkan kepada umat dahulu. Umat dahulu pun berpuasa juga, umat ini pun berpuasa juga, umat Nabi pun berpuasa juga. Untuk apa? Untuk apa Allah wajibkan kita berpuasa? Kerana nak melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita menghayati dan kita mengerjakan ibadat puasa ini dengan sesungguh hatinya, dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, akan lahir pribadi-pribadi yang bertakwa, akan lahir generasi yang beriman kepada Allah, akan lahir manusia yang baik, akan lahir manusia yang suka mengerjakan kebajikan dan tidak suka untuk mengerjakan keburukan dan perkara-perkara maksiat. Ini di sebalik rahsia Allah mewajibkan kita berpuasa. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, puasa ni bukan tiap-tiap bulan. Kita puasa ni dalam setahun itu 12 bulan, hanya 1 bulan sahaja Allah wajibkan kita berpuasa. Kalau 12 bulan semuanya berpuasa, bagaimana? Ataupun terbalik, 1 bulan sahaja berbuka puasa ataupun tak puasa, 11 bulan lagi berpuasa. Tetapi Allah hanya wajibkan kepada kita 1 bulan saja untuk kita tidak makan di siang hari, dan kita boleh makan di waktu malam. 11 bulan yang lain makanlah
kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan kamu melampau. Jangan kamu membazir, kerana Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Inilah yang dikatakan bahawa kewajipan kita berpuasa untuk melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, melahirkan orang-orang yang baik-baik, melahirkan orang yang suka kepada kebajikan, tidak suka kepada kemungkaran. Seperti mana kita lihat zaman sekarang, banyak orang melakukan maksiat, banyak orang yang suka melakukan kemungkaran, banyak orang suka melakukan maksiat. Di antara benteng ataupun senjata yang ampuh, senjata yang berkesan untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak baik ini, Allah wajibkan kita berpuasa untuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam kita berpuasa, yang penting ialah kita niat kita berpuasa itu adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk dekat pada Allah, untuk Allah sayang pada kita. Bila Allah nak sayang kepada kita, hendaklah apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita lakukan. Kalau dalam dunia ini kita nak semua orang sayang kepada kita, begitu juga dalam hidup kita. Kita nak Allah sayang kepada kita, hendaklah kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Macam kita dengan bos kita lah, kita dengan ketua kita lah. Kalau kita nak ketua kita sayang pada kita, bos kita sayang pada kita, buat arahan dia. Arahannya jangan bantah, arahannya jangan tidak buat. Begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, jangan kita bantah, jangan kita lawan, kita buat sahaja. Sebab semua yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita juga. Kita jumpa lagi selepas ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pernah berlaku di Eropah dahulu, orang-orang yang beragama Islam tidak dibenarkan sembahyang dan tidak dibenarkan berpuasa. Kerana apa? Kerana mereka beranggapan bahawa kalau sembahyang, pergi sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang, ataupun dalam bulan Ramadan berpuasa, mereka menganggap bahawa ini akan mengurangkan pengeluaran kelang-kelang mereka. Tetapi apabila dibuat penyelidikan, dibuat kajian, rupa-rupanya tidak berlaku seperti mana yang mereka sangka. Lebih-lebih lagi, bila orang yang melakukan solat, bila orang yang melakukan sembahyang dan berpuasa bulan Ramadan, rupa-rupanya pengeluaran bertambah, pengeluaran tidak kurang. Inilah yang dikatakan keberkatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan keberkatannya. Lagi, sebagai contoh, orang yang merokok sebagai contoh. Kalau bulan yang lain, boleh dikatakan dia hisap rokok, dia boleh kira berapa batang dia boleh hisap rokok. Kadang-kadang dia tak tahan, dia terpaksa hisap rokok. Tetapi dalam bulan Ramadan dia mampu untuk tidak hisap rokok. Daripada subuh sampailah masuk maghrib, dia tidak merokok. Kenapa bulan Ramadan dia mampu tahan? Sebab keberkatan bulan Ramadan yang kita tidak nampak pada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain dia mampu buat, alangkah baiknya. Tapi bulan Ramadan dia mampu buat. Kenapa? Keberkatan bulan Ramadan. Kemudian seterusnya, dalam bulan Ramadan juga kita ini disuruh, sudahlah diwajibkan kita berpuasa pada siang hari, kemudian disuruh pula, disunatkan juga kita melakukan solat tarawih. Bulan lain tidak ada, bulan Ramadan saja solat tarawih. Tidak ada dalam bulan Rejab, tidak ada dalam bulan Syaban,
Tidak ada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak ada, melainkan bulan Ramadan saja solat tarawih ini. Dan lakukan juga itu. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Yang pentingnya kita buat. Jangan kita tinggalkan, kerana jangan kita kata tak apalah, tunggu bulan lain lah. Bulan lain habis. Habis bulan Ramadan, tidak ada orang yang solat tarawih lagi, melainkan bulan Ramadan. Lihat tuan-tuan, bulan yang lain kadang-kadang semayang 5 waktu pun kadang-kadang susah kita nak buat. Tapi bulan Ramadan, saudara, semayang 5 waktu kita boleh buat. Dan ada orang yang mampu buat tarawih 20 rakaat, diakhiri dengan sunat witir 3 rakaat, 23 rakaat. Yang buat 8 campur dengan witir 11 rakaat. Itu sunat sahaja. Bulan yang lain tak mampu buat sunat, tapi bulan Ramadan mampu buat sunat. Sebab apa? Keberkatan bulan Ramadan. Kemudian sedekah. Kalau bulan yang lain kita lihat orang kurang bersedekah berbanding bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan orang mampu buat. Banyakkan sedekah. Kalau ditabung-tabung masjid itu kemungkinan besar bulan Ramadan lebih banyak berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Keberkatan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan juga kita lihat orang berniaga. Orang berniaga. Dan berniaga itu pula ada orang yang tidak pernah berniaga bulan yang lain, tapi bulan Ramadan dia buat. Dia berniaga. Dia sudah dapat keuntungan dalam bulan Ramadan. Dan kita yang tidak berniaga juga dapat manfaat juga. Kita makan dan minum bermacam-macam makanan, dan yang bulan lain kita tak pernah nampak, tapi bulan Ramadan kita nampak. Yang kuih yang ni berjenis-jenis, yang nasi macam jenis-jenis nasi, yang air bermacam banyak jenis air, pilih saja. Sebab apa? Keberkatan bulan Ramadan. Ini katakan keberkatan bulan Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita. Kemudian dalam bulan yang lain kadang-kadang manusia banyak melakukan maksiat, banyak mengumpat orang lain, banyak mengeluarkan fitnah. Tapi bulan Ramadan kita lihat kurang, bukan tidak ada, kurang. Ini keberkatan bulan Ramadan. Kemudian kita lihat juga di hospital, di klinik-klinik. Dalam bulan yang lain kemungkinan kita terpaksa queue beratus sebab banyak orang yang sakit. Tapi bulan Ramadan jarang kita lihat orang yang sakit. Klinik boleh dikatakan agak lengang, hospital pun agak lengang. Sebab apa? Keberkatan bulan Ramadan. Kemudian apa lagi yang kita dapat lihat dalam bulan Ramadan ini, keberkatan yang boleh kita lihat? Contoh lagi, orang ramai berpusu-pusu datang ke rumah Allah. Surau penuh, masjid penuh, tidak ada ruang sehingga kan surau pun terpaksa buat tempat tambahan, tempat solat tambahan lebih sikit, pasang cadar, macam-macam lagi ini buat. Bulan yang lain tak berlaku, bulan yang lain tak berlaku. Bulan yang lain nak cari 2-3 baris pun agak susah. Tapi bulan Ramadan kita lihat dengan sembahyang isya'nya penuh, dengan subuhnya bertambah, Masya Allah. Ini keberkatan bulan Ramadan. Kita jumpa lagi selepas ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah
keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Alangkah indahnya sekiranya apa yang berlaku dalam bulan Ramadan ini berterusan di dalam bulan-bulan yang lain, berterusan dalam bulan Syawal dan seterusnya bulan-bulan yang lain, sampai kita berjumpa bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian saya nak pesan lagi, kalau kita melakukan ibadat solat tarawih sebagai contoh, jangan terlalu laju dan jangan terlalu lambat. Biarlah sederhana, kerana yang penting kita buat itu bukan nak cepat, bukan nak lambat, tapi kita nak mendapat keredaan Allah. Kita sembahyang untuk mendapat keredaan Allah. Kita datang ke rumah Allah untuk mendapat keredaan Allah. Kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan keredaan Allah. Kalau ini yang kita niatkan, ini yang kita dapat hayati dalam hati kita, dalam hidup kita, insya-Allah amalan-amalan yang kita lakukan ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan 1000 motivasi untuk kita untuk lebih cemerlang, untuk lebih tenang, untuk lebih tenteram, dan untuk lebih bahagia. Bukan di dunia sahaja, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya ialah kebahagiaan di hari akhirat, yaitu apabila kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, apa yang boleh kita lakukan lagi dalam bulan Ramadan ini? Sebab kita nak menggunakan masa yang ada, tenaga yang ada, seboleh-bolehnya untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Di antara yang disuruh kita lakukan juga ialah kita bangun untuk bersahur. Bersahurlah walaupun dengan segelas air, kerana di sebalik sahur itu ada keberkatan yang kita tidak nampak. Saya bercakap tentang keberkatan, tidak ada pada yang lain, melainkan dalam Islam saja bercakap tentang keberkatan. Kita nak tahu berkat ataupun tidak berkat bila kita rasa ada ketenangan, kita rasa kedamaian, kita rasa kebahagiaan. Itulah dikatakan keberkatan. Itulah yang dikatakan kita mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian bila kita dah sahur pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, yang sebaik-baiknya kita lewatkan sahur. Seterusnya kita disuruh juga ialah membaca Al-Quran, tadarus, baca Quran. Kalau boleh tiap-tiap hari bacalah 1 juzuk Al-Quran. 30 hari 30 juzuk, habis Al-Quran. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan sahaja ia membaca Al-Quran 60 kali khatam. Kalau kita hanya sekali khatam Al-Quran, baru 1/60 Imam Syafi'i. InsyaAllah kalau kita ada nawaitu untuk kita menghabiskan Al-Quran, kita boleh habis sebab keberkatan bulan Ramadan. Bacalah, kerana Al-Quran ini merupakan cahaya, merupakan nur dalam diri kita, pada rumah tangga kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Kerana mukjizat yang kekal ialah Al-Quran yang Nabi tinggalkan kepada kita. Yang kalau kita sayang kepada Nabi, bacalah Al-Quran. Seterusnya, Al-Quran juga merupakan sebagai penyembuh, pengubat kepada penyakit kita, yaitu penyakit rohani. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Quran melainkan shifaa'un, penyembuh, ubat, wa rahmatun, dan rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Kemudian yang seterusnya disuruh kita lakukan dalam bulan Ramadan juga ialah banyakkan kita bersedekah. Sedekah tenaga kita, buah fikiran kita, uang ringgit kita, duit kita. Untuk apa? Untuk agama Allah, untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang miskin, untuk
ibu tunggal, untuk ibu dan ayah, untuk warga emas kita bantu. Kerana Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat kepada manusia. Bukan sekadar kepada manusia sahaja, tetapi seluruh alam ini mendapat rahmat daripada adanya Islam. Kerana itu saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Ali An-Nadawi dalam kitabnya Ma Khasaral Alam bin Khitab Al-Muslimin. Apakah ruginya dunia dengan jatuhnya orang-orang Islam? Kerana dunia tanpa Islam akan menjadi porak-poranda, akan menjadi kacau belau. Kerana manusia yang Allah jadikan ini perlu kepada panduan, perlu kepada bimbingan. Dan bimbingan panduan yang tepat, yang betul, ialah panduan yang Allah sertakan bersama kita, iaitu Al-Quran. Apa yang berlaku sekarang ialah orang tidak menghayati Al-Quran. Orang tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan tidak mengamalkan, kadang-kadang baca pun tak. Suci dalam debu ada, Al-Quran di rumah ada. Bukan tidak ada. Tapi suci dalam debu tak buka-buka. Maka di kesempatan bulan Ramadan ini, kita bukalah, kita bacalah. Kerana apa yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah. Bila Allah tanya kita, baca tak Al-Quran ataupun ikut tak Al-Quran, tiba-tiba kita baca pun dah, siapa yang boleh bantu kita? Tidak ada orang yang boleh bantu kita melainkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Amalan-amalan yang kita lakukan. Kerana itu dalam bulan Ramadan ini kita mesti berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebajikan. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, keluarga berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk menambah amalan kita. Kerana amalan inilah yang mendapat menjamin kebahagiaan kita sebenarnya. Ingat tuan-tuan, puan-puan, bila kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Harta akan tinggalkan kita, rumah akan tinggalkan kita, kereta akan tinggalkan kita. Kita dalam kubur seorang diri sahaja. Siapa nak bantu kita? Siapa nak tolong kita? Yang boleh tolong kita ialah amalan kita. Amalan bulan Ramadan inilah yang perlu kita rebut. Sebab kita tidak tahu adakah Ramadan yang akan datang kita akan boleh berjumpa lagi. Kerana buat sebaik mungkin. Kerana tawaran yang cukup hebat Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melakukan sebaik mungkin dalam bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.